dan dengarkanlah Siok FM. Oke, Pak. Oke, itu dia tadi lagu daripada Cikgu Amin, dan kita kembali lagi ke slot kita pada petang ini, di mana kita masih lagi bersama dengan kita punya Tuan Pengarah daripada Jabatan Tenaga Kerja Sabah. Oke, kalau tadi Tuan bercerita berkenaan dengan apa yang diliputi di bawah Ordinan Buruh Sabah bagian pekerja lah Tuan-Tuan. Jadi sekarang apakah hubungan majikan dengan Jabatan Tenaga Kerja itu macam mana pula Tuan? Okey, dari segi hubungan majikan dengan dengan Jabatan Tenaga Kerja ni, dia memang apa orang kata, dia tak boleh lari lah. Memang kita ni sama-sama jugalah kiranya. Apa orang kata, kena jadi sahabat, kena jadi rakan jugalah. Tak boleh kata majikan dia nak buat diri sendiri saja. JTK tak nak campur dengan majikan, tak boleh. Jadi sebab dalam undang-undang tu dah diperuntukkan sebegitu, bahawa majikan dengan JTK ni perlulah bersama-sama, berganding bahu, bekerjasama dalam memastikan hubungan industri dan pembangunan ekonomi negeri Sabah ni menjadi lebih baik. Jadi sebagai contohlah saya bagi, mana-mana majikan yang memulakan perniagaan mereka, jadi mengikut undang-undang, kalau nak kira section 59A Sabah Labour Ordinance lah, telah menetapkan bahawa mana-mana majikan yang membuka premis perniagaan, maka dalam tempoh 90 hari perlulah mendaftar, apa orang kata, melaporkan dan mendaftar bahawa premis mereka ni telah menjalankan perniagaan dalam tempoh 90 hari kepada Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sabah. Jadi dia akan cakap, saya ni buka saja tapi tak ada pekerja. Tak kisah ada pekerja ke tak ada pekerja, yang penting daftar. Yang penting daftar dulu. Itu yang pertama. Sebab apa? Kalau kata mereka ni tidak daftar, itu merupakan satu kesalahan di bawah Ordinan Buruh Sabah. Dan kesalahan dia ni kalau ikut undang-undang, tinggilah dia punya dendanya. Jadi kita tak naklah benda yang mudah, kalau berlaku kesalahan kena denda pula. Kita baru nak mula je. Tapi ada juga setengah tu dah 10 tahun dah buka perniagaan, tak daftar-daftar juga. Jadi yang ini saya nak maklumkan bahawa silalah daftar cepat-cepat. Mungkin orang bilang tidak mengetahui kali Tuan. Tapi kalau ikut undang-undang ni dia tak boleh tak tahu. Itu memang kita cuma tahu kalau dari segi JPJ. Di sini kalau 80 km lari lebih memang kena. Itu mudah kita faham. Pasal mungkin dia kadang-kadang bila dia fikir dia buka syarikat, dia cuma daftar di syarikat saja Tuan. Mungkin begitu, dan tidak perlu daftarkan di JTK. Iya betul. Sebab itu saya ambil kesempatan ni maklumkan sekali lagi. Supaya mereka ni berdaftarlah dengan Jabatan Tenaga Kerja. Memang ada dalam peruntukan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua ni yang paling ramai berlaku sekarang. Terutamanya dalam tempoh pandemik COVID-19 ni. Apa dia? Jika majikan menamatkan pekerja mereka. Okey, ini cantik. Majikan, mana-mana majikan yang merancang, belum pasti lagi jadi ataupun tidak, just merancang saja. Bulan depan ni mau berhentikan pekerja 5 orang ni. Contoh dia. Walaupun dia merancang, jadi ke tak jadi belum tahu lagi. Dalam tempoh 30 hari sebelum dia berniat untuk memberhentikan pekerja, perlu maklum kepada Jabatan Tenaga Kerja. Dia ada borang khusus. Yang borang pendaftaran tadi Seksyen 59A pun borang khusus. Yang borang ini pun kita panggil borang PK, pemberhentian kerja. Perlu juga maklum kepada Jabatan Tenaga Kerja. Tapi mungkin dia cakap, saya bukannya nak buang terus, sementara saja. Itu pun kena lapor juga. Lepas tu dia cakap lagi, saya bukan nak buang, saya mau potong gaji saja. Pengurangan gaji itu pun juga kena maklumkan juga. Menggunakan borang PK yang sama. Ini kewajipan ni. Kalau tidak, satu kesalahan juga. Contohlah yang berlaku sekarang banyaknya hotel, syarikat, pelancongan, pengangkutan kan, yang terjejas dengan industri pelancongan ni. Jadi kalau mereka tu terpaksa memberhentikan pekerja mereka dan sebagainya, perlulah maklumkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Kenapa kita buat macam tu? Supaya kalau dia bagi dalam tempoh sebulan lebih awal,
perkara-perkara seperti ini kita akan pergi buat lawatan ke premis tersebut. Mau memastikanlah. Kita jumpa dengan pekerja. Malah pada masa tersebut kita akan bertanya dengan pekerja. Kalau selepas ini mau tak kalau Kementerian Sumber Manusia membantu untuk mendapatkan pekerjaan di tempat-tempat lain. Dan malah kalau dalam keadaan tertentu kita akan bawa terus majikan lain yang juga berdaftar dengan Kementerian Sumber Manusia. Sekarang ni dengan My Future Jobs ada portal tadilah. Mana-mana majikan tersebut kita akan bawa bersama-sama ke premis tadi yang katanya nak memberhentikan pekerja supaya buat interview terus. Supaya di hari terakhir pekerja tersebut di majikan tersebut merupakan hari pertama di tempat lain. Barulah pekerja tidak resah gelisah. Yes, betul. Inilah fungsi Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan SIP di bawah Kementerian Sumber Manusia dalam membantu rakyat di negara ini. Okey, kalau kita tengok situ. Tapi yang kedua, apa yang Jabatan Tenaga Kerja buat lawatan ialah nak memastikan sama ada faedah-faedah dari segi pemberhentian akan dibayar pada tarikh terakhir tersebut ataupun bagaimana, ataupun sama ada gaji-gaji tidak ada yang outstanding, sama ada cuti-cuti tak ada outstanding, semua mesti dibayarlah. Sama ada notis diberi secukupnya ataupun tidak. Jadi perkara-perkara ni yang kita akan nasihatkan kepada majikan untuk melakukannya. Jadi nampaklah cantik. Janganlah kata selepas buang begitu saja tak lapu, nanti pekerja berbondong-bondong datang JTK lagi susah. Ya, betul ya. Jadi bila dah keadaan itu wujud, selama ni tu kalau dah kerja 20 tahun, yang baiknya 20 tahun tu akan hilang begitulah. Ya, betul tu. Sedangkan yang ini kecil saja. Ya. Kita nak walaupun dah terpaksa berpisah, kurang-kurangnya masih lagi masih ada hubungan. Mana pekerja merasakan 20 tahun dah bekerja, maknanya ada juga tempat rezeki dia dulu. Ya, betul. Majikan pula merasakan bahawa 20 tahun pekerja itu memerah keringat dia, ada jugalah keuntungannya yang dia perolehi, faedah dia. Ya. Jadi kalau masih keadaan itu kita dapat kekalkan, inilah hubungan harmoni yang kita nak wujudkan. Okey. Dan seterusnya kita juga membuat spesifik kepada pekerja asing lah. Mana-mana majikan yang menggajikan pekerja asing dalam tempoh 14 hari perlu maklumkan kepada Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sabah. Ada juga dia punya borang yang khusus lah dalam perkara ini. Ini pun satu kesalahan kalau tak bagi tahu. Ambil-ambil terus. Terus tak boleh. Maklum. Maklum kita tak apa-apa pun, paling-paling tinggi selepas itu kita akan buat lawatan. Kalau kata majikan tak memenuhi beberapa perkara, kita akan bagi nasihat. Ya, betul. Sebab walaupun kita ni merupakan agensi penguatkuasaan, tapi di bawah pimpinan saya lebih menekankan kepada development and diplomatic approach. Kita bagi nasihat dulu, kita ajar majikan apa yang patut buat dan sebagainya. Tapi ada yang dagil-dagil satu dua tu kita biasalah, kita akan juga ambil tindakan lah. Tapi maknanya itu as a measure of last resort. Dan jika terpaksa kita ambil pun dengan andaian untuk dijadikan sebagai teladan, sempadan kepada majikan-majikan lain. Janganlah lakukan perkara yang sama kepada pekerja-pekerja mereka. Itulah lebih kurang perkara-perkara yang perlulah majikan ini berhubung dengan Jabatan Tenaga Kerja. Ada juga daripada ladang kita wujudkan sistem, dan sistem ni juga ladang kena memaklumkan perkara-perkara data-data lah, baik profil majikan, baik profil pekerja untuk dimaklumkan kepada Jabatan Tenaga Kerja. Jadi inilah hubungan yang yang peringkat asas dia. Tapi kalau peringkat yang biasa di negeri Sabah ni memang dah ada. Kita memang bekerja rapat dengan persatuan-persatuan majikan. Even kita kalau boleh nak juga ada kesatuan-kesatuan sekerja yang datang. Bertukar-tukar fikiran dan pendapat dengan kita. Dan kami di JTK Sabah amat mengalu-alukan perkara ni. Sebab itulah yang terbaik supaya kita dapat memahami. Apa kalau orang putih cakap, orang Inggeris cakap close the gap.
Okey, jadi sekarang ni lebih rapat. tak kenal, tak cinta. Itu dia. Ya, Itu yang paling penting. Ya, So betul. bila dah berkenal, mesra, baru kita pasti bahawa rupa-rupanya kita complementary each other, saling memerlukan. Yes, betul. Itu yang terbaiklah untuk apa orang kata masyarakat industri di negeri Sabah. Jadi saya sebagai pengarah memang mengalu-alukan perkara ni, supaya kita dapat apa orang kata bersama-sama. Sama Itulah. ada dari hubungan dari segi majikan ataupun kesatuan sekali. Ya, boleh, tak ada masalah. Itu yang terbaik. Ataupun ada majikan yang nak jemput saya melawat tempat dia. Okey, saya suka sangat. Sebab mungkin majikan yang jemput ni dia dah buat perkara-perkara yang amat baik. Jadi perkara-perkara tersebut dapat diketahui oleh JTK, maka kita akan war-warkan kepada semua majikan bahawa perkara ini yang patut kita laksanakan. Walaupun tidak ada dalam undang-undang ataupun peruntukan peraturan-peraturan. Ya, betul. Itu yang terbaiklah antara kita, iaitu kita rapatkan kita punya persahabatan. Itu yang paling penting.